Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi lagi Ini doktor. Okey. Ya, Mas Lan. Kita dah about 9 participant. Ya. Okay. A bit early saya masuk hari ni. 2 minit, 3 minit awal daripada 11.30. Ya. So tak apalah. So before kita start, apa nama? Morning. Before kita start lecture proper, anybody nak highlight apa-apa masalah ataupun apa yang kurang faham apa yang kita discuss yesterday. Kita dah masuk pada contoh pertama, foundation. Okay. Dan foundation yang kita lihat pada yesterday is a simple basic foundation yang mana satu kolom disokong oleh satu foundation. Okay. Single pad foundation. Ini lazimnya dekat mana ada? Saya rasa dalam slide ni pun ada ditunjukkan rajah-rajah ni ataupun diagram-diagram dia. Okay. So contohnya single pad foundation ni is something like inilah contoh. Yeah. Yang mana kita ada satu column. We have one column. Okay. Kita ada satu column. Ditanggung oleh satu foundation. Yeah. Nampak agak tebal jugalah foundation ni. Dari segi plan view mungkin tak berapa besar. Tapi it's quite thick. Agak tebal juga foundation ni. So ini merupakan nampak yang kita tengok dalam contoh pertama. First example, satu foundation, satu kolom, satu foundation. Yang ini pula ialah kalau kita lihat menggambarkan jenis yang kita istilahkan sebagai penapak berkembar ataupun combined footing. Okay. So combined footing ni is something like satu foundation menanggung ataupun supporting dua kolom. Itu condition yang mana kita ada dua tiang yang berhampiran antara satu sama lain. Okay. Very close to each other. Two columns yang rapat antara satu sama lain. Jadi dikongsikan foundation tersebut dengan satu asas. So satu foundation ni menanggung dua kolom. Okay. So basically yang ni semua dalam kategori shallow foundation. Okay, shallow foundation. Jadi kalau lihat kedalaman dia pun okay, taklah terlalu ekstrim dalam 1 meter, tak sampai 2 meter pun. Okay. Tapi ini pun dah nampak air di situ, basah. Okay. Bermakna pada level yang ini dah ada water table. Kan foundation ini jenis yang kedua. Yang ini kita namakan strap footing. Okay. Strap footing ni dia lebih special sikit lah. Menggabungkan dua kolom menggunakan dua foundation yang dihubungkan dengan satu rasuk yang kita istilahkan sebagai strap beam. Yang ini problem dia bila one column berhampiran dengan boundary. Jadi foundation di bawah tiang ni dia half foundation aja, separuh aja. Sebab sebelah sini tak boleh nak extend. Is property ataupun ada sheet pile di sebelah sini ataupun ada wall, contohnya ada wall sini. So tak boleh nak buat foundation. Foundation hanya separuh saja. Sebelah kanan ni ada, sebelah kiri tak ada. Okay. Dia something like kalau tengok pada pandangan plan plan view pada kolom sini kita ada kolom foundation dia yang ini half foundation, separuh je. This side mungkin sebelah sini ni dah ada restriction lah, mungkin ada building ataupun whatever lah sebelah sini. Jadi foundation dia separuh,
Kemudian adalah satu lagi column sebelah sini. There is another column here, internal column. Ada foundation. Jadi kita connect these two, sambungkan dua ni menggunakan beam. Ini kita istilahkan strap foundation ataupun strap footing. Sesuai digunakan pada keadaan bila kolom ni berhampiran dengan sempadan ataupun berhampiran dengan existing structure. Therefore foundation yang di bawah ni is just foundation, half of a foundation. Tapi disambungkan. Yang pentingnya ada strap beam yang menyambungkan antara dua penapak. Yeah. Okay. So yang kita lihat semalam is lebih kepada penapak yang tadi lah. Penapak tunggal. So any problem ataupun any question berkaitan dengan penapak tunggal? Dah berapa? Dah 22. Okay. Yeah. Any questions on penapak tunggal? Tak ada? Kita akan continue from where we left off yesterday, yang mana kita melihat kepada yang ni is a deep foundation. Ini kita istilahkan sebagai deep foundation yang mempunyai cerucuk. Contohnya sebagaimana yang di sini lah. Menunjukkan cerucuk jenis apa ni? Anybody? Yang mungkin di tapak dulu ada intern, masa intern berpeluang melihat piling. Ni kita namakan apa? What type of pile ni? Anybody? Tak ada eh? Ini kita istilahkan sebagai span pile. Pile dia pile bulat. Circular pile. Okay. Dan circular pile tengah dia hollow. Okay. Yang ini saya tak pasti. Mungkin yang ini nak menunjukkan pile cap. Okay, pile cap. So dalam tajuk foundation kita juga akan lihat deep foundation. Okay, deep foundation tapi bukan piling tu kita nak design piling ni. Kita nak design ni komponennya di atas piling yang menggabungkan piling ni menjadi satu kumpulan cerucuk yang kita namakan sebagai pile cap. Okay, yang ini. Yang ini kita akan design dalam RC2. So, yesterday kita lihat pada punching shear. Kita stop pada punching shear. Okay. Jadi punching shear kalau mengikut teorinya disemak pada critical perimeter. Perimeter ni kita istilahkan sebagai critical perimeter. Yang jaraknya, circumference-nya adalah 2D from the face of the column. Bukan center column, face of the column. Jadi punching shear force is equals to load outside the critical perimeter. Summation of all the loads. Shear stress, daya dibagikan dengan U is a critical perimeter, D ukur dalam efektif. Sekiranya VED is less than VRTC, no shear reinforcement is required. Okay. So basically, dalam komponen shear ni untuk foundation, lazimnya tak diperlukan shear reinforcement. Tak pernah lagi saya lihat any foundation yang memerlukan shear reinforcement. Jadi kalau fail dalam shear, contohnya macam kita lihat semalam, vertical shear. Daya reka bentuk Ritchie, design shear force is 448. Dan kita dapati V maksimum antara dua nilai ni, diambil maksimum between these two values. Between VRDC 436, V minimum 466. Jadi kita pilih yang maksimum. So yang ini less than left hand side, less than right hand side. Kalaulah dia lebih ni, greater than, bermakna fail. KO. Okay. Fail lah, bermakna daya melebihi halangan. Halangan V minimum ialah 466. Daya mungkin 500 contohnya. Ataupun 475 km. So dia greater than fail. Bila fail, apa yang berlaku ialah what we can do ialah tambahkan nilai D ataupun H dia. Okay. Increase nilai D, tambahkan. Sebab bila kita tambahkan nilai D, okay, bila kita tambahkan nilai D, okay, bila kita tambahkan nilai D, apa berlaku?
berlaku apa-apa. Mouse. Okey. Bila kita tambahkan nilai D, yang ini bertambah. Okay. Bila yang ini bertambah bermakna bermakna apa Bermakna kita punya VRDC ni bertambah. Kita increase VRDC. When D increase, VRDC will increase. Yang ini pun akan bertambah. Vmin akan bertambah. VRDC bertambah sebab yang ini percentage of steel dia berkurangan. Okay. Bila yang ini bertambah, AS over PD akan reduce dan ini akan menjadikan nilai VRDC ni bertambah. Yang ini pun will increase. D bertambah, VRDC bertambah, V minimum pun bertambah. So we can increase shear force di sini ataupun shear resistance, menambahkan halangan licin ni dengan menambahkan nilai D. Bermakna kita menebalkan, increase the thickness of the foundation. So ini satu kaedah yang mana digunakan kalaulah sekiranya gagal, left hand side sebelah kiri melebihi right hand side. Jadi ini kita namakan sebagai failure. Right hand side. So right hand side ni is the resistance. Left hand side daya. Jadi kalau left hand side lebih pada right hand side maka fail, KO. Dan apa yang kita boleh buat ialah tambahkan nilai ukur dalam efektif. Nak tambahkan ini bermakna H kita will increase daripada ni lah, daripada H daripada 0.45 ni 450 mm, mungkin naik kepada 600 mm. Jadi satu cara ialah dengan menambahkan ketebalan. 450 ni ditambahkan. Bila kita tambahkan H, maka nilai D pun akan bertambah. D pun akan bertambah. VRDC bertambah dan Vmin bertambah juga. Everything increase. So this can be increased kalau sekiranya gagal dari segi licin. Tapi jaranglah kita quite rare to have cases yang mana fail in shear. Okay. Selalunya tak ada masalah licin ni. Okay. So hari ni kita lihat kepada punching shear. Yang itu is vertical shear. Okay. Keratan ataupun semakkan licin pada keratan. And remember macam apa yang Mak Zalan mention ataupun query yesterday, kalau we have rectangular foundation, bermakna everything has to be repeated 2 kali. Okay. Reinforcement 2 kali, bending moment 2 kali pada setiap arah memanjang dan juga arah melintang. Kecuali Ricih pilih dalam arah memanjang saja pada keratan 1.0D. Okay. Now kita masuk kepada punching shear. Punching shear yang mana Ricih temukan adalah critical at 2.0D yang pertama. Yang kedua is that dia juga critical di sekeliling kolom. Jadi kita ada 2 punching shear sebenarnya. 2 jenis punching shear yang perlu disemak. Okay. Satu punching shear di sekeliling kolom. Satu punching shear di sekeliling kolom. Dan satu lagi punching shear pada kedudukan, ini di sekeliling kolom. Sekeliling kolom, di luar kolom. Perimeter of the column. Dan satu lagi ialah pada perimeter ataupun zone yang mana kita istilahkan kedudukan dia is 2.0D. Kedudukan dia 2.0D daripada permukaan kolom face. Okay. So jarak dia 2D, sebelah sini pun 2D. Okay. 2D sehingga kita dapatlah satu zone yang kita namakan sebagai critical perimeter. Okay. D average adalah 403. 450 minus cover 35 minus bar diameter 12 mm.
Therefore 2D 806 mm. Okay. So daripada sini okay, daripada nilai D 806 bermakna yang ini is 806, sebelah sini pun 806, 806 semua ni 2D 806. Jadi apa yang kita cek sebenarnya ialah semakan sebagaimana yang sebelum ni kita buat. Apa yang kita nak cek ialah VED, okay, VED bandingkan dengan shear resistance. Yang mana shear resistance terdiri daripada dua, VRDC dengan V minimum. Yang terbesar di antara dua ni. Okay, dipilih sebagai halangan yang terbesar daripada antara dua ni. Cuma remember apa yang kita bincang yesterday pasal detailing. Ya? Detailing pada contoh ni ialah detailing yang mana reinforcement dia flat. Dia tak bend up. Okay? Reinforcement dia adalah reinforcement yang hanya inilah bentuk reinforcement dia is just flat bar macam tu. Dia tak bend up. Ya, dia tak bend up. So bila tak bend up, kita nak kena calculate anchorage length bandingkan dengan LBD campur D untuk nak tentukan sama ada kita nak consider sebagai halangan rechain ni sebagai VRDC ataupun VRDC campur Vmin dibandingkan VRDC dan juga Vmin. Ambil yang besar. So yang ini bermakna dalam contoh ni didapati is less than LBD campur D. Okay. Panjang tambatan is less than. Reinforcement does not contribute to punching shear, bermakna kita hanya ada V minimum sahaja. VRDC tak ada. Itu masalah dia. Ya. Ataupun itulah dia punya solution dia. Jadi kalaulah sekiranya perbandingan panjang tambatan anchorage length less than LBD campur D sekiranya, maka nilai yang ini dianggap sebagai kosong. Yang tinggal hanya Vmin sahaja. Sebaliknya kalau LA over panjang tambatan melebihi LBD campur D dan kita ada dua nilai ni yang boleh kita gunakan, pilihnya maksimum antara dua. Jadi dalam contoh yang ini, in this example, the first example yang kita tengok sini, didapati kurang, it's less than. Saya padamkan sikit ni. Okay. Jadi area within perimeter is 3.1 meter square. Yang dibandingkan LBD campur D ni nilainya ni. Okay. This value. Okay. 1350. Bukan ni. Melepasi 1350. Mana dapat 1350 ni? Oh, dia 3 meter 806. 3 meter bagi 2 1500 minus column 150 1350. So 1350 daripada tepi sini sehingga tepi sini adalah jarak 1350. Okay. 400 plus 40 diameter plus D 877 mm. So nilai yang ini mana pergi? Nilai di sini. So 1350 ni overall panjang keseluruhan daripada column face sehinggalah kepada hujung penapak. Yang kita kira panjang tambatan ialah melepasi zone kritikal. So yang melepasi zone kritikal ni, zone kritikal dia ialah
Kalau dulu kita pakai pada keratan D, okay. Kalau previous punya example, kalau tengok sini, okay. Critical section dia diambil pada section yang ini. Okay. Jadi diambil panjang yang ini, this length. Melepasi section critical D daripada permukaan kolom. Pada keratan sini, melepasi keratan. So kalau kita gunakan konsep yang sama, bermakna dalam yang ini, dalam contoh yang kedua ni, dalam punching shear, fail ni sebab melepasi after ataupun beyond point yang ini, yang paling hujung sini. 806. Jadi 1350. So di belah sini kita boleh katakan 1350. Okay. 1350 minus side cover, katakan 35 mm. Okay. Minus jarak ni 806. Bersamaan dengan 1350 tolak 35 side cover. 509. 509 tolak 806. Sorry, bukan 86. 806. Ya, 806. Okey, 509. Betul. Betul Syami. Betul. 509. Betul. 509 ni, okey, required 877. Yang ada 509. Jadi kes yang ni ialah nilai yang ada sini, reinforcementnya panjang tambatan beyond critical section, yang paling jauh sekali lah kita ambil 2D ni, is less than panjang tambatan yang diperlukan, which is 40 times diameter campur D. Jadi bila kes yang ni berlaku, maka that is why semakkan receh dia, untuk semakkan receh, digunakan VRDC ni sama dengan Vmin. Bermakna VRDC is considered zero. Ambil nilai dia sama dengan V minimum based on equation V minimum. Okay. Ni mu ni adalah your perimeter. Perimeter tu didapati daripada sini. Okay. Control perimeter ni 4 kali 300. Ini maksud dia, katakan saya guna ni. Okay. Perimeter yang ini 1, 2, 3, 4. Okay. Kemudian yang tinggal adalah yang ini, bulat ni. 1, 2, ada 4 komponen yang quadrant ni ada 4. So ini bersamaan dengan circle lah. Itu yang ini kita dapat 4 kali 300, okay, yang hijau ni, campur perimeter untuk bulat, circle, 2 pi r. 2 pi r. R dia 806. Formula untuk bulat, formula ukur lilit untuk bulat adalah 2 pi r campur 4 kali 300, dapatlah jumlah dia punya control perimeter sebesar 6265. So ini yang digunakan untuk mengira V minimum, mu kosong. Ini. So daripada sini dapatlah nilai dia 9,800. Ialah 9,800 kilonewton, which is greater than DAD 925 kilonewton sahaja. Okey. So bermakna walaupun reinforcement tu tak dibengkokkan ke atas, masih okey lagi. Kalau nak mengelak daripada ataupun nak skip all this calculation yang ni, perbandingan antara nilai sebelah kiri dengan nilai sebelah kanan ni, left hand side dengan right hand side ni, kalau nak mengelakkan ini, maka always provide reinforcement
yang band up. Provide band up bar. Terus disediakan band up bar. Jadi reinforcement di sini dibengkokkan ke atas. Bila kita bengkokkan ke atas, bermakna tak perlu lagi lah membuat semakan semakan yang ni tak perlu buat lah. Sebab panjang tambatan mencukupi. Okay? Mencukupi. Yang ini beza dia berapa? 877 tolak 509. Okay? 368. Manakala ukur dalam yang kita punya penampak ni, ukur dalam ni 450. Total depth ni 450. D saja dah ada berapa? Tak ingat ni. 300 lebih. So dah memang cukup lah. Kita nak lagi balance dia hanya 368. Ukur dalam sepenuhnya 450. So mungkin dah bengkokkan ke atas pun 400. So bila kita bengkokkan ke atas bermakna panjang tambatan yang disediakan mencukupi. It's always sufficient. So kita tak perlu buat checking dah macam ni. Yang ini dibuat checking disebabkan detailing dia, perincian dia, bar tu tak dibengkokkan ke atas. That's why dibuat semakannya. Okay. So kalau good practice, always provide bar yang dibengkokkan ke atas. Therefore, this will provide sufficient anchorage length. Jadi bila sufficient anchorage length, therefore kita punya semakan receh will always ada nilai V-min dan juga VRDC. VRDC pun ada, V-minimum pun ada. Kalau panjang tambatan mencukupi, yang ini ada nilai, yang ini pun ada nilai, pilih yang terbesar di antara dua nilai. Alright, so itu semakan punching shear yang berlaku pada zone critical yang jaraknya is 2.0D from the column face. Question. What if... okay, apa soalan ni? Doktor, saya dah nak tanya yang concrete cover 35 tu. Okay. Dalam buku dia tidak consider. Dia tak consider? 1350, dia terus direct tolak 806. Oh, 1350 terus tolak 806. Oh, sepatutnya kena tolak yang ni lah, side cover ni sikit. Sebab bar tu, kalau kita tengok, this is our foundation. Bar, reinforcement bar tu, dia akan sini, dia stop sini, side cover, baru dia naik atas. So kita ada side cover kat sini. Ada side cover around 35 mm. Okay. So elok kita tolakkan side cover and then tolak 806, maka kita ada cuma 500. Kalau yang ini kalau tak dibengkokkan, okay, kalau tak dibengkokkan ada 500. Kalau dibengkokkan, kita mencukupi. It's sufficient. Okay. So ada lagi soalan apa berkaitan dengan the first punching shear ni? Kita ada dua punching shear. Pertama pada zone critical. Kedua is pada keliling kolom. Soalan saya, kalau awak tak ada soalan, saya pula tanya soalan. Kalau zone ni terletak sebahagiannya terletak di luar penapak. Ada bahagian-bahagian zone critical ni lies outside of the footing. Terkeluar daripada penapak. Contoh saya ambil example, kalau saya ambil kita punya ni tadi, kita punya overall ni 450 kan? 450 kan? 450. Okay. First session kita dah nak habis, tinggal 10 minit. So ini kita ada D bersamaan 450 minus cover minus diameter bar tolak 12. Ini yang kita dapat 300 berapa tadi? D? 450 minus 35 minus 12. 403. Okay, 403. 403. Ini nilai D dia. Tapi katalah saya punya H ni, H saya 750. Contohlah 750 ataupun 900 lah.
900. Okay. 900 saya punya ukur dalam. Saya tak pakai 450, saya pakai double 900. 900. Bermakna D saya 403 campur 450. 853. My D is now approximately 853. Betul? 900 tolak 35 tolak 12. 900 tolak 35 tolak 12. Okay, 853 mm. Ini nilai D saya. Zon yang kita semak ni ialah pada kedudukan 2.0D from here to here. Sini ke sini 2.0D. Kan? D dah ada 853. Okay. 2.0D dah jadi 853 kali 2. 1.7. 1.7 meter. 1.7 roughly 1.71 meter. 1.71 meter. Kita tahu daripada tepi kolom kepada tepi ini is 1100 lebih je. Contohnya contohnya yang lepas ni. Ni 1350 je. Daripada tepi kolom kepada tepi foundation 1350. Kita punya 2D dah 1.71 dah terkeluar daripada foundation. Okay. Yang ini problem sekiranya yang timbul lah. Biasa bukan problem lah. Maknanya kita memilih ataupun kita mengambil dimension yang besar, ukur dalam H dia besar. Sehingga bila kita semak 2.0D ni, zone dia terkeluar daripada size fizikal penampak. Penampak tu 3x3 tapi ada zonnya sebahagiannya terkeluar daripada foundation. Maka dalam kes yang macam itu tak perlu kita buat semakan penampak semakan punching shear ni tak perlu check. Bermakna tidak berlaku punching shear pada kedudukan 2.0D ni. At 2.0D punya position tak berlaku punching shear. Okay, itu saya nak highlight bahawa sekiranya ada zone, kita punya zone ni, zone apa nama, critical zone, sebahagiannya terkeluar daripada penampak, okay, terkeluar daripada penampak, okay, ada sebahagian yang terkeluar, bukan keseluruhan, sebahagian yang keluar. Okay. Kalau keseluruhan lagilah, sebahagian kita terkeluar daripada zone penampak, maka abaikan punching shear, tidak perlu semak punching shear sebab dia tak akan fail dalam punching shear. Sebaliknya, masih kena buat semakan yang ketiga, which is maximum punching shear di keliling tiang. Yang ni kena semak. Okay. So yang ini tinggal punching shear tinggal satu lah. Kalau tidak ada punching shear ada dua. Satu pada kedudukan 2.0D, critical perimeter. Satu lagi pada kedudukan kolom. Okay. Pada sekeliling tiang. Jadi yang ini masih berlaku. Masih berlaku punching shear at column perimeter sebab kita menyemak di sekeliling kolom. Okay. Jadi punching shear yang ini ialah dapatkan VED dulu. Okay. 157 ni is kita punya stress dalam dalam bentuk dalam unit kilonewton per meter square tu. Okay. Yang ni pula 3 adalah area keseluruhan, total area. 0.09 ni adalah luas di dalam zone critical. Okey, ni. Perimeter 3.1, kita dah dapat perimeter ni daripada pengiraan awal ni. Okey. 3.1 ni bukan perimeter ni. Ini luas. 3.1 ni bukan perimeter, luas. Area ni, critical area. Ini kita tengok area di dalam zone critical adalah 3.1 meter square. So 3.1 tu bukan perimeter tapi area, luas. Luas di dalam zone critical ialah 3.1. Luas ni ialah considering
Ini satu zone rectangle. Rectangle ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 zone. Okay. So 0.3 kali 0.3 ni is yang bahagian dalaman ni. Kolom yang ini. Square column. Ini satu area. Okay. Area tiang dicampurkan dengan area yang rectangle ni. Ada 4 area. Tu yang ada 4 sini. 0.3 darabkan dengan panjang ni 2D 806. Dan akhir sekali luas yang luas square. Luas circle. Luas yang ini. Zone yang bulat ni. Segi, zone bulat. Circle. Pi D square. Pi R square. Pi R square lah. Ataupun pi D square bagi 4. Ataupun pi R square. Yang ini pi R square. Pi R square. So ini untuk zon yang hijau ni. Kita gabungkan 4-4 ni sama dengan satu bulatan kan. So ini adalah untuk yang bulat. Okay, pi R square. Yang ini pula 4 kali 0.3 kali 0.806 ni zon yang rectangle. Zon rectangle. Zon rectangle yang ini. Dan yang ini zon nombor 2, zon nombor 3 dan seterusnya. Okay. So itu yang kita dapat luas 3.1, perimeter 6265. Jadi daripada situ punching shear di yang ini yang di sekeliling 2.0D. Yang ini yang di sekeliling kolom. Okay. Okay, sekeliling kolom. Padamkan dulu. Okay. Jadi sekeliling tiang ni kita nak calculate punching shear. Jadi rumus dia adalah nak dapatkan daya sekeliling kolom ni, okay, ialah beban 1 kilonewton per square meter 157 darabkan perbezaan luas. Okay. Kenapa dia buat kolom perimeter? Oh, area kolom yang ini, luas tiang. Okay. Itu betul. Area kolom 0.09 square meter. 3 square meter adalah total overall. Jadi dapatkan perbezaan luas. Darabkan dengan daya 157. Daya ni datang daripada mana? Daripada awal-awal tadi. Ya. Kita tengok awal-awal tu. Daya dalam bentuk kilonewton per square meter. Yang ini. 157 ni. Okay. So 157 ni yang daripada awal-awal dia. Okay. Ultimate pressure. Force bagi area. Force dia kita dapat 1.35 GK plus 1.5 QK. Dapatlah daya. Ataupun tegasan yang berlaku dalam bentuk yang di bawah ni. Di bawah ni tegasan yang berlaku dalam bentuk kilonewton per square meter. 157. Ini yang kita gunakan untuk mengira tadi. Punching shear. So ini 157 ni. Ya. Ini yang digunakan. Digunakan balik ni. Dan unit 157 ni adalah kilonewton per square meter. Ingat kilonewton per square meter. Right, so ini daya 925 kilonewton. Punching shear resistance, BRDC bersama dengan VNewer. Lagi sekali kita menggunakan sebagaimana yang kita buat sebelum ni. Okay? Di mana bila disemak ini vertical shear. Bila disemak nilai sebelah kanan ni, sebelah kiri ni kurang daripada nilai sebelah kanan. Jadi gunakan. Okay. We are now into our second session. Okay. Masih lagi sedikit penerangan berkaitan punching shear. Remember ada 2 punching shear. First punching shear is related kepada punching shear yang pertama ialah pada kedudukan 2.0D from the column face. Remember kalau kawasan zone critical perimeter ni lies outside of the foundation, tak perlu check. Hanya check yang kedua.
punching shear yang kedua, which is keliling kolom sahaja. Dapatkan daya. Daya ni kita dapat daripada tegasan darabkan dengan perbezaan luas. Sekejap, saya pun confused kenapa. Oh yalah, ini punching shear yang kedua yang kita semak tadi pada critical perimeter. Critical perimeter ni untuk dapatkan daya punching shear ni pada critical perimeter, luas keseluruhan tolak luas dalam critical shear, critical perimeter. Kalau Ricci yang ketiga, luas keseluruhan tolakkan dengan luas kolom darabkan dengan density dan darabkan dengan pressure daripada tanah pada ultimate limit state. So ini 1400, maximum shear resistance adalah 2176 kilonewton, melebihi 1400 kilonewton, therefore okay. Soil pressure 157 ni datangnya daripada awal. Daripada awal yang kita calculate, this is our soil pressure. Okay. So ini kaedah yang kita gunakan, okay, untuk semakan punching shear. Okay. So punching shear ada dua. There is two punching shear. Pertama sekali punching shear di zone yang critical. This is our foundation. And let's say this is our column. Column di situ. Lebih kurang sini, center dia. Okay. Dan pertama sekali kita ada semakan Ricci punching shear at 2.0D. At 2.0D. Okay. Zone yang kritikal adalah pada kedudukan 2.0D. Okay. Kemudian semicircle, straight, semicircle, straight, semicircle, straight, semicircle. Okay. Okay. Yang ni yang 2.0D. Semakan punching shear yang pertama. Yang kedua, semakan punching shear ialah pada keliling ni. Keliling tiang. Okay. Around the column. Jadi ada dua. Satu, yang pertama semakan pada critical punching shear punya zone. Yang kedua, semakan punching shear pada sekeliling kolom. Dalam tu basic punching shear check yang kita kena buat. So untuk setiap checking, apa yang kita buat ialah calculate VED. Okay, VED. Comparekan dengan, of course kita comparekan with VRDC dan juga V minimum. Pilih yang terbesar di antara dua ni. Choose the biggest, compare dengan VED. Kalau less than, okay. Kalau greater than, fail. KO. Kalau sebelah kiri lebih pada sebelah kanan, fail. Sebelah kiri less than sebelah kanan, okay. So kalau fail buat macam mana? Macam kita bincang awal tadi. Tambahkan ukur dalam. Increase thickness of your foundation. Nilai D tu dibesarkan. Nak besarkan nilai D bermakna H kena besarkan lah. Tambahkan nilai H tu supaya nilai D bertambah. Bila nilai D bertambah, VRDC bertambah, V minimum pun bertambah. Sehingga nilai sebelah kanan ni melebihi nilai sebelah kiri. Then okay. Okay. Jadi kalau fail, tak payah provide shear reinforcement. Sebaliknya increase the thickness. Okay. Balik pada sini. Nak dapat VED ni pula. Ialah tegasan darab delta luas. Okay. Tegasan kita dapat kilonewton per meter square, unit dia. Perbezaan ni, delta luas ni, perbezaan luas ni dalam meter square. So bila kita darabkan ni, tegasan didarabkan dengan perbezaan luas dapatlah dalam bentuk kilonewton. Jadi kilonewton ni lah yang digunakan untuk VED, sebagai VED. Contohnya macam kita buat tadi, 3 meter
by 3 meter. Jadi kalau untuk kolom yang punching shear yang kedua, semakkan untuk kolom, maka perbezaan luas dia, ialah 3 square, okay, 3 square minus 0.3 square. Sebab ni 300 by 300. Okay. So luas dia 0.3 square, luas keseluruhan 3 meter square. Jadi inilah perbezaan luas. Darabkan dengan tegasan yang kita darabkan dengan yang dalam nota membuat 157 kilonewton per square meter. Jadi dapatlah perbezaan luas, darabkan dengan daya, maka darabkan dengan tegasan, maka dapatlah daya F. Dan daya F yang kita dapat di sini, daripada sini dibandingkan dengan Betul. F. Ada soalan? Anybody? Yang punching shear force Yes, punching shear force. Strength. Tapi dia buat perbezaan luas tu 3 square tolak dengan 3.10. Yeah. Because dia ada dua punching shear yang saya tunjukkan ni is punching shear yang ini. Around column. Jadi sebab tu saya gunakan 0.3 square. Kalau saya semak punching shear yang ini, critical perimeter, jadi luas yang ini yang di 3.1 square meter tu, bermakna luas critical perimeter. Kita gunakan luas critical perimeter. Yang ni saya berkaitan dengan punching shear sekeliling kolom, maka saya gunakan luas kolom. Kalau punching shear di yang 2.0D ni daripada kolom, maka gunakan luas yang ni. Luas. Okey. Okey. Itu darab daya. Tegasan darab perbezaan luas. Okey, darab perbezaan luas. Dapatlah force. Okay. Delta area. Yang ni dapat force. Punching shear force, compare yang ini, maka yang ini masuk menjadi VED, and then comparekan dengan sebelah kanan ni. Kalau left hand side less than right hand side, kurang daripada right hand side, maka okay. Sebaliknya kalau left hand side lebih pada right hand side, fail ataupun KO. Ya? Jadi kalau yang ni kalau berlaku, maka itu yang saya sebut tadi, tambahkan nilai ukur dalam. Tebalkan penapak. Bila kita tebalkan penapak, nilai D bertambah. Okay. Bila nilai D bertambah, nilai VRDC bertambah dan juga V minimum bertambah. Itu dia punya kaedah. Dari segi semakkan rincing, tebukkan punching shear. Ada dua condition. Around the column is the one condition. Second condition adalah di sekeliling zone critical, which is located 2.0D daripada column face, daripada permukaan tiang. Okay. So itu merupakan kita punya main highlight daripada discussion kita pada this morning. Continuation daripada yesterday. Kita stop sampai kepada shear yang normal shear ataupun vertical shear. Sekarang kita masuk kepada punching shear. Okay. Dan untuk punching shear yang critical perimeter ni, yang dia ada formula dia sendiri. Tapi tak payah hafal lah. Semua ada dalam Eurocode. Okay. Nak dapatkan VRD ni, okay, ada formula bukan VRDC, bukan Vmax, bukan Vmin. Ini rumus dia. Rumus ni datang daripada beratus-ratus, beribu-ribu eksperimen, maka dapatlah equation ni. So it is an empirical equation. Persamaan yang terbit daripada hasil uji kaji. Okay. So gunakan di Betul. Ya. Minta maaf nak tanya. Okay. Tapi dalam buku yang teks ni, dia buat VED max ni dia pakai 1410. Iaitu nilai dia yang diambil ultimate axial force 1410. Tapi kalau dalam yang itu direct, dia ambil direct yang itu lah.
Tapi dalam slide kita buat apa nama dia, kita buat yang load tu 157 darab dengan perbezaan luas untuk critical punya kolom. Betul. So mana satu nak ikut lah? Mazhab mana nak ikut? Kalau kita ikut pada shear yang sebelum ni, okay, yang receive pada section 2.0D ni, dia menggunakan perbezaan luas kan. Jadi yang untuk kolom pun digunakan perbezaan luas. Jadi kita boleh gunakan yang lebih konsisten yang inilah. Perbezaan luas. Okay. So perbezaan luas ni a bit on the safe side lah. Kalau yang gunakan actual shear force 1410. Yang ini kita guna 1400. Okay. Jadi nampaknya VED ni lebih less critical daripada 1410. Okay. So yang ni boleh kita gunakan sebagai kita punya rumus lah untuk mendapatkan VED maksimum ni. Kita boleh gunakan kaedah yang ditunjukkan dalam slide ni, menggunakan perbezaan luas. Perbezaan luas 3 square meter minus luas yang di dalam kolom ni, which is 0.09, multiply by stress kita. Tegasan yang ada di bawah ni 157, maka dapatlah forces yang di bawah kolom, exactly di keliling tiang. Dan sekeliling tiang sebenarnya. Okay. Sebab kita menyemak pada keliling kolom perimeter, jadi rasanya eloklah kita gunakan the actual perimeter yang ini untuk mendapatkan ataupun luas yang sebenarnya untuk mendapatkan daya. So it's okay, you can use, saya prefer yang ini, tapi kalau nak guna 1410 pun tak salah, boleh. You can use both condition, tapi yang ini nampaknya lebih konsisten lah dibandingkan dengan 1410. Yeah. Okay, so yang ini kita dapat pass, okay, melebihi VED ni 1400, yang ini is 2176 based on this equation. So ini adalah dua semakan punching shear yang berlaku pada penampak tunggal. Satu punching shear yang berlaku pada kedudukan 2.0D at a position of 2.0D from the column face. Okay. Dan satu lagi punching shear yang berlaku physically di sekeliling kolom, around the column. So ada dua punching shear. Dapatkan daya punching shear based on tegasan darabkan dengan perbezaan luas, yang mana tegasan ni adalah tegasan pada had taman melebihi tegasan garasi izin tanah. Okay. Kalau tengok nilai ni, kita punya problem yang kita buat daripada awal dulu, our safe bearing capacity, tegasan safe ni, izin ni, is 150. Tapi tegasan yang ini, at ultimate limit state, tegasan pada had taman, is 157. Melebihi tegasan izin. Okay, melebihi tegasan izin. Jadi pada had muktamad dibenarkan. Okay, dibenarkan untuk ada tegasan yang melebihi tegasan izin pada had muktamad. Only at ultimate limit state that we allow this to happen. At serviceability limit state, tak boleh berlaku yang ni. Kalau berlaku, enapan will become settlement. At ultimate limit state, kita allow settlement to occur at ultimate limit state. Yeah. So, selepas pada tu, apa yang kita buat ialah semakan keretakan dan juga semakan apa satu lagi ya. Masa keretakan saja tak? Cracking saja. Yang tinggal cracking je. Cracking ya. Okay. H melebihi 200. Ini yang kita guna pakai masa design staircase dulu. Okay. So masa design staircase, kita allow
ataupun sekiranya ketebalan staircase tu melebihi 200, maka kita menggunakan rumus yang ada pada foundation. Jadi ini contoh dia lah. Sekarang kita ada H450 melebihi 200, maka rumus yang kita gunakan ialah yang ini. GK campur 0.3 QK 1.35 GK plus 1.5 QK quasi permanent loading. Kalau tak ada GK, tak ada QK, hanya satu nilai saja dibagi, ultimate limit state, maka this whole component ni keseluruhannya is approximately 0.6, 0.6. Can be assumed as approximately 0.6. Ini sebab kita dah ada GK dengan QK. Jadi kita boleh calculate nilainya sini. Berapa nilai dapat ni? Kalau yang ni saja. Berapa dapat Syamil? 600 plus 0.3 times 400 bahagi 1.35 GK plus 1.5 QK. Berapa dapat nilai? 0. 1.35 darab 600. 0.51. 0.1 0.1. 0.51. 51 51 Okay. So Mazlan dah calculate approximately 0.5. Betul. Eh? 0.51 betul. 0.51. So boleh kita anggap ni approximately 0.6 times AS required over AS provided times FYK over 1.15, maka dapatlah kita punya service stress 215. Daripada table tengok 215 ni allowable dia berapa. Okay. Ini contohnya allowable 200. Pada crack width 0.3. Sekejap, saya ada tak table dia? Mungkin dalam buku ada kan? Kalau saya punya column, frame, staircase. Concise your code ni. Sekejap, saya tengok. Dia ada table dia tu. Untuk nak nak tahu dia punya service stress. Oh, patutnya saya tengok yang lain lah. Bukan yang ni. Tengok yang ini. Design formula. Hero code-nya. Yang kita guna dalam test. Ataupun dalam exam. Ya. Jadi, kita nak tengok dari segi. Apa kita nak tengok? Ni exposure condition. Service stress untuk cracking. Ini. Bukan, ni fire requirement. Dia ada table khas untuk fire ini deflection. Cracking. Saya tak nampak. Okey, sekejap. Okey. Saya share yang ini. Mana dia? Ni lah kot. Ni. Okey. Okey, nampak. Baru nampak kan? Jadi untuk nak cracking ni ada dua kaedah. Satu, kita control spacing. Satu lagi control diameter. Tapi yang lebih banyak ataupun lebih lazim kita gunakan control spacing. Okay? So yang kita nak calculate ni FS tu. FS ni yang inilah. Yang ni FS dia. Service stress. Ni. Okay. Jadi ikut pada contoh yang tadi tu, FS menggunakan rumus yang ni. Menggunakan rumus ni, darabkan dengan, cuma dalam ni dia tertinggal. AS required
ataupun AS provided over AS required. Kalau ikut dalam nota kan. Kalau ikut dalam nota mana dia? Yang ni. Okay. Darabkan dengan AS required over AS provided. Okay. AS required over AS provided. FYK times 1.15. Kemudian ni lah all the GK dengan QK ni. Dapatlah 213. So apa yang kita buat ialah daripada pengiraan okay. Daripada pengiraan okay. Ini sepatutnya dia tertinggal ni okay. Darab AS required over AS provided. Okay. AS required over AS provided. Dapatlah nilai Fs ni yang kita dapat tadi lebih kurang 213 okay. Newton per millimeter square. Maka kita tengok sini 213 is antara dua ni. Tengok pada crack width 0.3 okay. Dia ada satu lagi sebenarnya 0.4, 0.3, 0.2. 0.2 tu untuk pre-stress ataupun untuk water retaining structures. Normal structure is 0.3, temporary structure 0.4. Jadi Fs kita allowable spacing, maximum allowable spacing adalah di antara 200 ke 250. So kita bolehlah interpolate. Okay, interpolate base kepada nilai 213 ni, berapa sebenarnya nilai dia di antara ni lah, 200 kepada 250. This is kita punya maximum spacing allowed is between 200 to 250. Antara tu kita naknya untuk 213 ni boleh interpolate lah antara tu. Okay. So balik kita kepada transparency tadi, pada OHP tadi yang ini. Maka maximum bar spacing dia ambil 200. Okay, kita dah tengok tadi maximum allowable spacing antara 200 ke 250. So nak dapat yang accurate boleh, cuma masukkan AS required, AS provided tu semua ni, dapat 213, kemudian dapat 213 ni, interpolate, kita dapat actual punya allowable bar space. So 200 is kita punya maximum allowable. Sekarang ni nak dapatkan yang sebenarnya actual bar spacing ialah 3 meter. Tolak 2 side cover, tolak diameter bar, bahagikan dengan spacing. Kita ada 24, kalau ingat balik kita punya design menggunakan 24H12. Ini yang kita dapat daripada analisis, daripada reka bentuk memerlukan 24H12. Therefore, spacing yang ini adalah lebih kurang 125. Okay, 125 less than 200. Okay. Right. So ini kaedah yang kita gunakan untuk cracking dan ini detailing dia. Ya. Dan perhatikan detailing dia, bar dia tak dibengkokkan. Okay. Bar dia tak dibengkokkan ke atas. Okay. So detailing di sini ialah di mana reinforcement bar tu tak di bend up gitu to provide sufficient anchorage length. Ada soalan? So ini typical detailing dia lah. Ya. Detailing yang sebenar ni kalau nak tengok. Okay. Ni simple detailing lah. Yang actual detailing ni. Mungkin saya boleh share dalam group lah. iStride manual, MS design formula. Detailing, tapi detailing ni tak ada sangat. Standard method of detailing. Structural concrete. Sekejap saya share. Okay. New share. Yang ini. Nanti saya share lah dalam group kita. Nanti saya akan tunjukkan dia punya sharing yang ini. So this is a textbook. Bukan textbook lah. Dia kira macam buku ataupun kitab rujukan untuk detailing.
Okay, untuk konkret. Jadi yang ini based on Eurocode punya requirement. Okay. Standard method of detailing, structural concrete, manual for best practice. So yang ini cover semua. Staircase ada, foundation ada, column ada, beam, slab, everything. So you can use this as a reference bila bekerja nantilah. So dalam ni pun ada ditunjukkan typical detailing requirement yang sebenar untuk foundation. Ni banyak tangga ni. Ini interconnection antara beam dengan column. Okay. Yang ini ties requirement pun kita boleh ikut ni. So dalam ni pun adalah nanti saya akan share this document dalam group. So in your free time just browse through. Ini apa ni? Oh ni nampak semua ni? Saya dah share ke belum ni? Nampak. Okay. So ini contoh lah. Contoh yang ni apa? Ini slab. Okay. So macam-macam lah. One way, two way slab. So yang ni nanti bila awak bekerja pun masih boleh gunakan sebagai rujukan. Ini yang detail yang sebenar-benar detail ni. Yang kita tengok dalam textbook, kebanyakan textbook dia simplified punya detailing lah. Yang ni is the proper detailing. Okay, ada soalan apa-apa berkaitan contoh pertama? First example. Yang ini, contoh pertama. Cuma saya punya concern, bukan concern lah. Maknanya best practice, amalan kejuruteraan yang baik, good engineering practice, always provide bend up bars ni. Jangan bar tu straight saja tetapi dibengkokkan ke atas. Dibengkokkan ke atas. Okay. The main reason ialah kita nak panjang tampatan yang mencukupi. Sufficient anchorage length. Untuk foundation, it is very critical to have sufficient anchorage length. Yeah. Dan ingat, dimension yang kita pilih ni is not always square footing. We can choose to have rectangular pun boleh. Rectangular footing. Kalau kita nak. Okay. Rectangular footing. We can choose to have a rectangular footing. Macam ni pun boleh. Jadi tak semestinya sentiasa square. Walaupun tak ada moment berlaku, we can still choose to have a rectangular type of footing. Tapi ini tambah sikit lah kerja. Moment dalam dua arah, kena calculate nilai moment dan reinforcement dalam dua arah ni berdasarkan kepada moment masing-masing. Alright. So ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, second example, lebih kurang ni je. Cuma beza dia, it is condition yang mana kita mengalami ataupun we are dealing with foundation yang mengalami axial force dan juga bending moment. So combination antara axial force dengan bending moment. So ini adalah contoh yang kedua, kita melihat kepada condition yang ini. Bila berlaku bending moment, paling ketara apa yang saya boleh mention ataupun share di sini ialah stresses ataupun tegasan di bawah foundation tu becomes bukan lagi macam contoh pertama UDL, dia tak UDL lagi dah. Okay. Apa yang saya maksudkan, let's say this, ya, ada soalan? Trapezoidal ke moment dia ada Dia jadi trapezoidal. Ini yang bercakap semalam kan? Yeah, something like that. Bermakna kalau kita ada foundation, okay, kemudian kita ada column, okay, kita ada column somewhere atas foundation ni. Kemudian kita ada daya, axial force. Ada axial force yang bertindak pada column. Ini yang bertindak pada foundation. At the same time kita ada bending moment yang bertindak pada foundation M.
Yang ini N. Bila ada combination of N dengan M ni, kita punya stresses, daya-daya tegasan di bawah penapak ni menjadi bentuk yang trapezoidal. Okay. Shape dia menjadi trapezoidal. Macam ni lah. Okay. Yang mana dalam arah bending moment is maximum, besar. Yang ini minimum, kecil. Okay. Dan ini bentuk dia. So the stress distribution menjadi macam ni, bentuk yang trapezoidal. Ini bentuk tegasan yang berlaku di bawah penapak ni. Bukan lagi UDL macam kita punya first example, tetapi menjadi something yang macam ni. Trapezoidal. Ya. Trapezoidal ni bermaksud sebelah one side ni, on one side of the ini dia besar, sebelah ni jadi kecil. Dia tak sama. Trapezoidal. Yang ini arah moment. Kita tengok kalau arah moment tu ke sebelah kanan clockwise, maka yang ini besar. Sebelah kanan this portion jadi besar, yang ini kecil. Tapi kalau moment dia bertindak in the opposite direction, dia terbalik. Sini jadi besar, sini jadi kecil. Okay. So yang the main difference, perbezaan yang utama sekali dibandingkan first dengan second example ialah yang ini, stress distribution. Okay. Bila stress distribution dia dah tak uniform lagi, bermakna dia menjadi trapezoidal punya stress distribution. At the same time, kita masih we require to satisfy condition, katakan ini tegasan akibat beban. Okay. Paling besar sebelah kanan ni lah. Tidak boleh melebihi tegasan izin. This requirement masih lagi kita maintain. Kita masih lagi maintain untuk elakkan settlement ataupun untuk avoid settlement berlaku, maka kita establish condition yang ini. Stresses due to load should not exceed safe bearing capacity for zero settlement punya condition. Okay. Zero settlement. Yang ini is at service condition. Okay. Service condition bermakna tegasan akibat beban ni is due to 1.0 GK plus 1.0 PK. It's not ultimate. It's at serviceability condition. Tegasan akibat loading not exceeding stress, safe bearing capacity of the soil. So walaupun berlaku trapezoidal macam ni, kita masih we have to satisfy this condition, masih lagi. Tak boleh kita nak elakkan. Kita masih terikat dengan condition yang ini. Cuma sekarang ni kita nak kena kira, evaluate what is the value kat sini. So kita punya task is basically to evaluate berapa nilai dia kat sini. The maximum value lah. Kita dapatkan the maximum value tegasan ni, compare dengan tegasan izin and see whether pass ataupun fail. Dan untuk mendapatkan value-nya ni, nilai ni, maka kita boleh gunakan rumus tegasan bersamaan komponen daya paksi, axial force, campur komponen moment. Basically lah, equation ni macam ni. Tegasan is due to combination action of axial force dengan moment. Yang mana axial force ni is equals to daya bagi luas. Force over area. Dapatlah tegasan kan? Ni axial force, daya paksi. Yang ini pula didapati daripada M Y over I. M Y over I. M is the moment. Ini nilai moment dia. M.
Y ni adalah jarak from center, daripada center sini, daripada center of the foundation, centroid ni, Y is jaraknya ini. Y. The distance. I adalah inertia. BH cube bagi 12 untuk foundation tersebut. So dengan menggunakan rumus yang ini, this equation ni, okay, dapat kita evaluate the stresses yang berlaku. Dan kalau kita lihat sini lah, kita ada satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Okay. Tegasan dia lah. Maximum, yang ini nilai maksimum. And this is the minimum value. So bermakna this equation ni sebenarnya ada plus minus. Dia ada campur dan juga tolak. Bila sebelah kiri plus sebelah kanan, N, effect of N campur effect of moment, maka kita dapat maksimum. Bila left hand side minus right hand side, kita dapat yang minimum value. So both values di sini, kedua-dua nilai ni boleh kita perolehi menggunakan rumus yang ini. Di mana tegasan bersamaan dengan komponen daya, axial force, dicampur dengan kesan daripada komponen moment. Komponen axial force is something like daya bagi luas, tegasan ni. Okay. Komponen moment, my over I. So combine these two values, dapatlah maksimum sini. Dapat nilai maksimum sini. Dan kalau sebelah kiri ni, tolak sebelah kanan ni, dapatlah nilai minimum. Okay. Anybody ada soalan apa-apa? Tak ada? Cuma. How do we obtain luas pula? Kalau ikut rumus yang dulu, okay, nak dapatkan luas ni, base kepada yang ini, requirement ni. Yang mana akhirnya luas kita dapatlah equation luas minima bersamaan daya bahagi tegasan izin. The minimum area. Dalam equation yang ini, nilai M ni langsung tak appear. Mana pergi? Kita tak ambil kira langsung. Bermakna untuk nak dapatkan luas minima ni, kalau base pada rumus kita lah, rumus kita yang to ensure zero settlement, tegasan tak boleh bagi tegasan beban non exceeding safe bearing capacity. Okay. From here kita boleh rumuskan minimum area required is summation of vertical forces divided by safe bearing capacity. Summation ni sebab kita ada N dan juga jangan lupa kita ada self weight of the foundation. Self weight. So kita ada jumlah N dengan self weight. Tegasan izin. Tapi what about M? Moment tak diambil langsung. Tak diambil kira langsung in this equation. Dalam persamaan ni betul. Moment missing. Moment tak ada langsung. Sebab tu, masa pun dah nak habis. Okay. Luas yang kita dapat ni increase by maybe 15% untuk mengambil kira our missing link dia. Momen tak diambil kira dalam pengiraan luas, padahal ada momen yang bertindak. So, luas yang kita dapat sini, tambahkan 15%, 15%. Ada setengah buku 10, ada setengah buku 15, ada sampai naik ke 20 pun ada. Depending pada nilai momen ni. Kalau momen besar, lagi besar dia tambah. But all in all, apa yang saya nak masukkan di sini ialah we are now into our third session. Kita dah, saya ingat tadi sempat second session tadi, tapi tak apa, ada sekejap je lagi, mungkin 10 minit lagi kita habis. Okay. Jadi daripada our discussion tadi bermaksud sizing of penapak yang ada combination of axial force dan juga moment, okay, N dengan M ni, nak dapatkan dia punya size foundation ni is a lot on trial and error. Okay. Jadi ada element of
of trial and error. Pada case yang mana kita ada axial force dengan moment, nak dapatkan dimension untuk sizing ni is a bit of a trial and error. Jadi apa yang kita buat ialah kita buat cara biasa, luas minima, this is equal to summation of the vertical forces, daya paksi dan juga self weight divided by tegasan izin. Then kita dapat luas minima ni, kita provide dia, katalah saya dapat sini, katalah dalam example. Okay. Dalam example. Okay. Kita dah ada daya 1500, okay, 1500 kilonewton, and then kita ada moment sebesar 50 kilonewton. Kedua-dua daya ni, ni satu kena perhatikan, adalah daya-daya pada ultimate limit state. Saya rasa dalam the next slide tu. Dia tak mention. Okay. Sebenarnya daya yang ini, kalau dalam nota, daya-daya ni adalah daya pada had muktamad, ultimate limit state. Okay. Forces daya ni 1500 kilonewton dan juga 50 kilonewton meter adalah ultimate limit state yang mana dah di-applykan load factor 1.35 GK plus 1.5 QK. Already applied pada load factor pada nilai ni, dapatlah 1500 ultimate, moment ultimate 50. GK dengan QK tak tahu. We are not given. We don't know what is the value of GK and QK secara separately, kita tak tahu. Cuma diberi satu nilai muktamad saja. So kita nak buat sizing menggunakan service condition. So bila nak service condition bermakna convert loading ni kepada service load. Ini pernah saya mention dalam our previous lecture. Menggunakan faktor conversion, pengubahsuaian, faktor pengubahsuaian ataupun conversion factor, which is 1.4. It is not a safety factor. It is a conversion factor to convert loading from ultimate kepada service or vice versa from service kepada ultimate. Contoh sekarang ni kita diberi beban ultimate. Kita nak tahu beban service, maka kita bagikan dengan 1.4. So this value is service load. This is ultimate moment. Bagikan dengan 1.4, maka this is service moment. Jadi pengiraan sizing penapak tu gunakan beban servis, dan kalau tak diberi GK dengan QK sebab beban servis is at 1.0 GK plus 1.0 QK. Masalah ni kita tak tahu GK dengan QK. So gunakan faktor pengubahsuaian ataupun conversion factor 1.4. Ya. So sekarang 1071 plus 10%, yang ni dia assume about 10%. Okay, self weight of the foundation. Maka dapatlah required area. Tapi required area ni hanya berdasarkan komponen daya paksi. Moment tak diambil kira untuk mendapatkan luas ni. Sebab tu bila kita tengok sini, provide dia pilih dimension ni yang menghasilkan 9.8. Kenapa jauh sangat beza dia? From 7.85 provide 9.8. Bermakna dia dah tambah. Increase from here to here by approximately berapa persen ni? 9.8 tolak 7.85 bagi 7.85. Almost 25%. Ya? Bermakna 7.85 ni 7.85 times 1.25, ditambahkan sebanyak 25%, around 2.5. Dapatlah area 9 point something, 9.8 something.
penambahan from here to here, daripada nilai di sini kepada nilai di sini, penambahan dia adalah 25%. Sebab tu dia tambah around 25%. So penambahan ni lah untuk mengambil kira moment ni. Sebab dalam persamaan yang ini, moment tak ada. Okay. So once we obtain, bila kita ada dimension, jadi bila dah ada dimension, remember our requirement yang tegasan akibat loading tak boleh melebihi tegasan izin untuk pastikan tidak berlaku endapan pada foundation. So itu yang dibuat semakan ni, didapati maksimum axial force ni. Okay. Jadi dibuat semakan. Bila dah ada dimension, bukan maknanya dimension tu dah final, belum final lagi. Okay. Dan perhatikan dimension yang dipilih ni is no longer square. Bukan lagi square. Tetapi rectangular in shape. Okay. Bentuk dia kalau tengok bentuk plan area dia is something yang rectangle. Bentuk daripada pandangan plan. Column maybe somewhere di sini. Okay. Plan view lah. Ini bentuk dia punya foundation. It is rectangular in shape. Dan rectangular in shape ni pun bukan sebarang rectangular. Kena dalam arah moment. In the direction of moment. Contohlah. Moment dia arah begini. So, dia memanjang arah yang sama. Okay. Moment bertindak begini. From left to right. So, this dimension yang dipanjangkan. Selari dengan arah moment. Okay. So, kalau macam ini bermakna my direction of bending moment is something macam ni. Moment dia something yang ni. Maka dipilih sisi yang selari dengan moment ni, sisi yang panjang. Yang ini perpendicular kepada moment, sisi yang pendek. So becomes a rectangle, tetapi rectangle yang mana sisi panjang tu selari dengan direction of moment. Jangan pilih rectangle yang begini pula. Okay. Jangan kita pilih rectangle yang begini. Kita punya column is somewhere di sini. Moment yang bertindak, arah dia begini. Yang ini yang kita tak nak. Jangan choose a condition. It's still a rectangular punya foundation. Tetapi rectangular ni not in the direction of moment. Dia kena, kalau inilah direction moment, maka rectangle tu pun memanjang dalam arah moment. Bukan macam ni. Masih rectangle tapi orientation dia tak kena. Okay. So choose a rectangular foundation sekiranya ada moment. There is moment acting, choose a rectangular foundation. Pilih foundationnya segi empat, bukan segi empat tepat, segi empat saja, rectangular saja. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dah calculate this area, required area, increase this area by as much as 25%. Kalau ikut pada contoh ni, dia darabkan dengan 1.25, ya. Dapatlah 7.85 times 1.25 lebih kurang 9.8. Based on 9.8 meter square ni, baru dia propose dimension. Lebar 2.5, panjang 3.5. Lebar 2.8. Barulah dia dapat dimension setelah dapat luas. So mana kita dapat luas, katakan we require 9.8. Kita boleh letaklah, okay, kita ada rectangle, saya nak fixkan sini 2.5. Maka daripada situ, maka this dimension becomes 3.5. Jadi luas ni is equal to 9.8 meter square. Tapi tak berhenti sini lagi. Doesn't stop here. Apa yang berlaku ialah, once kita dah ada yang ini, then we need to check the stresses. Kenapa dia pergi sampai sini? Tegasan. Tegasan yang berlaku.
Dan tegasan yang berlaku sekarang ni is trapezoidal. Okay. Tegasan yang berlaku di sini ialah yang ini bentuk dia. Sini besar, sini kecil, yang ini. Ini bentuk stress distribution di bawah penampak yang ada moment. What we need to do is this value of maximum stress, evaluate dan check sama ada dia melebihi ataupun less than tegasan izin. Kalau dia less than tegasan izin, okay. Kalau dia greater than tegasan izin, fail. Yang ni okay, yang ni fail. Okay. So bila kita dah ada dimension dan sebagainya, then we need to check for these stresses menggunakan rumus yang kita dah tengok awal tadi. Equation dia tegasan bersamaan komponen daya paksi N over luas plan area. Luas yang dimasukkan ni adalah luas daripada pandangan plan plus minus moment times Y over I. Guna rumus yang ini untuk evaluate this point dan evaluate this point. Tak apalah, kita kira dua-dua sekali. Walaupun yang pentingnya ialah yang titik di sini ni. Paling besar, maksimum. Nilai yang ini pula dibandingkan dengan tegasan izin. Kalau less than, barulah kita katakan, okay, dimension ni sesuai. Kalau tegasan ni greater than, maka kita kata dimension perlu diubah sesuai sebab tegasan akibat loading is greater than safe bearing capacity. Okay. So itu dia punya introduction kepada contoh yang kedua. Yang mana kita ada combination of forces of axial force dan juga moment acting pada foundation menyebabkan menghasilkan this sort of distribution stress, yang mana this sort of distribution kena evaluate dulu tegasan 1 maksimum, tegasan 2 minimum menggunakan rumus yang ini. And finally kita compare safe bearing capacity dengan tegasan akibat beban. Is it greater than or is it less than? Of course the preferred choice would be less than lah. Greater than, fail. Kalau fail, revise the dimension of the foundation. Itu yang disebutkan ada elemen trial and error tu. There is an element of trial and error disebabkan yang inilah, sebab luas minima ni tak mengambil kira moment dalam equation dia. Ada soalan apa-apa? Dah masuk Zuhur dah. Ada soalan? Itu baru dia punya orang kata sebagai permulaan untuk nak buat kita punya understanding. Penampaknya ada daya paksi dan juga moment. Yes, Syami. Faham setakat ni okey. Okay. Right, so what about the rest? Satu ni yang saya nak tanya. Your IDP. Submission esok kan? 30 hari lepas. Ya. So harapan saya semua okey ke? Ke ada masalah? Limited time. Limited Okay, time. sir. Najibuddin kata okey Right, dia midnight tomorrow. Paling lewat lah. Kalau tak sempat juga, ketua kumpulan, first of all you need to compile semua ahli-ahli, compile semua daripada ahli-ahli into one file and then baru email pada saya. And then saya akan email balik kepada pensyarah geoteknik Dr. Azman, pensyarah Cik Rahim on Cik Rahim on scheduling, kemudian road,
dengan geoteknik, all those saya akan emailkan dia kepada. Hantar pada saya satu cukup lah. Tak payah hantar pada each individual syarat. Hantar the whole compilation tu pada saya dan saya akan distribute kepada pensyarah-pensyarah lain. Yeah. Not limited to any number of slides. Boleh jadi katakan RC ada 2, ada 3 slide. Geoteknik ada 4 slide. So kita tak limitkan the number of slides. Yeah. Dan harapan saya that each component ni sebelum ni dah communicate dengan pensyarah untuk pastikan apa information yang perlu ada dalam poster. Yeah. Grup RC okey lah. Kita dah buat few sessions dan semua aware lah apa yang diperlukan dalam kita punya poster ataupun slides untuk RC. Yeah. So the rest geoteknik, road design, drainage design, masing-masing tu kita tanya pensyarah masing-masing. Apa dia yang perlu dimasukkan dalam slides. Yeah. I think that one semua dah buat dah sebelum ni kan. Dah communicate dengan pensyarah-pensyarah masing-masing dan juga daripada situ dah tahu apa yang perlu disediakan. Okay, ada apa-apa soalan? Anybody yang rasa kumpulan dia tak sempat besok? Kumpulan dia mungkin tak sempat nak hantar besok? Ada? Ke semua on track? Okay lah, tak apalah Okay Right, so kalau macam tu kita tangguhkan dulu our discussion for RC hari ni. Yeah. Kita pun dah masuk ke melencong, dah masuk ke IDP dah pula. Right. So our next class will be next week lah, Monday, Tuesday, Wednesday. Yeah. And IDP jangan lupa hantar selewat-lewatnya tengah malam besok untuk evaluation for your poster session 10% maximum. Dan selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah berpuasa pada semua. Okay. Bila dah boleh start balik kampung? Minggu ni boleh dah? Esok je. Esok dah boleh dah? Ha. Oh, bagus. Jadi kemungkinan besar semua akan balik Ada yang tak balik jugalah. Oh, ada juga yang tak balik Ha. Kalau balik kali ni, make sure bawa balik semua nota-nota, buku-buku semua. Sebab saya rasa mungkin sampai grade awak kat rumah. Okay? Bermakna sampai habis semester, habis exam pun yalah, sampai graduate bulan 11 pun mungkin MCO ada lagi. Tak boleh ada keramaian yang yalah, tak boleh ada perjumpaan yang ramai. So kemungkinan MCO masa Kongo pun kena duduk rumah. Ya. Tak tahu lagi lah, kemungkinan lah possible. Tapi make sure you bawa balik semua nota-nota yang penting-penting, PSM, IDP sebab nak sambung buat kerja kat rumah dan sebagainya. And don't forget your laptop. Kalau ada kawan-kawan yang dah balik kampung, tertinggal barang tu, kebetulan tak jauh daripada rumah, dekat kampung, okay. Tolong bawa balik sekali apa yang dia tertinggal, whatever lah. So saya doakan everybody akan selamat sampai kampung masing-masing lah. Starting tomorrow. Tapi yang saya difahamkan, yang nak masuk JB tak boleh. Sebab JB red area. Kalau nak keluar boleh. Betul? Betul saya. Jadi ada pelajar-pelajar yang memang belajar dikatakan di Universiti Melaya, rumah dia di Johor Bahru, dia tak boleh balik sebab Johor Bahru is red zone. Jadi itu satu itulah keadaan yang kesianan juga pada pelajar-pelajar yang tak dapat nak balik. So anyway, selamat menjalani ibadah berpuasa. Stay safe. Okay?
Jaga kesihatan. Dan kita jumpa balik sometime next week lah, Monday. Okay. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Zah. kasih. Thank Okay. you. Okay. Selamat berbuka. Selamat buka, Syamil. Terima kasih doktor.